Baik, fokus dari negeri di bawah bayu petang ini, orang ramai yakin kredibiliti Perdana Menteri beri impak positif. Laporannya bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan, Dia. Ya, baik Alif. Sambutan positif orang ramai dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 terus berlangsung. Di sandakan penduduk yang ditemui menzahirkan keyakinan pelantikan tersebut bakal memberi impak positif kepada negara, terutama aspek ekonomi pembangunan asas selain menangani isu sara hidup. Tahniah saya ucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sudah terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jadi harapan kami semoga Datuk Seri dapat untuk membangunkan Malaysia ini, satu daripada ekonomi dia dan satu daripada pembangunan. Khas untuk lagi yang paling penting kami di Sabah ni. Manifesto, kalau secara peribadi saya memberi pendapat menyokong sepenuhnya apa yang telah dirancangkan dalam manifesto sebelum ni dan mengharap dia dapat dijalankan dengan baiklah untuk memberi manfaat yang membina dan maju kepada rakyat Malaysia. Menjayakan satu pasukan atau satu kerajaan gabungan di antara komponen-komponen yang lain, satu titik permulaan bagi merealisasikan pembangunan khasnya di negeri Sabah. Harapan kami dengan kerajaan yang baru ini memang amat sesuai. Sebab kita sudah tahu, dari dulu pun dia pernah juga menjadi timbalan Perdana Menteri. Kami sangat-sangat menyokong terhadap kerajaan yang dipimpinnya. Antara lain intipati ucapan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengangkat sumpah Perdana Menteri ke-10 adalah mempertahan perlembagaan jaminan hak semua rakyat, fokus agenda ekonomi, komitmen melawan rasuah dan penyelewengan, menolak menerima gaji selain mengumumkan Isnin 28 November ini sebagai cuti umum. Satu majlis penyerahan helikopter operasi maritim Agusta Westland 139 yang ketiga kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM telah berlangsung di Stesen Udara Kota Kinabalu, pangkalan TLDM di Ibu Negeri. Majlis penyerahan antara Pengarah Urusan Galaksi Aerospace Malaysia Datuk Samsudin Kamar Samsudin dengan Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani. Dengan keluasan perairan Sabah dan Sarawak yang meliputi 315,263 kilometer persegi, adalah mustahil untuk kapal TLDM berada di setiap inci perairan ini setiap masa. Dengan adanya helikopter baharu ini, kapal-kapal TLDM yang mampu memperluaskan lagi jangkauan rondaan yang dilaksanakan. Laksmana Tan Sri Muhammad Reza berkata helikopter ini mampu melaksanakan misi pengumpulan maklumat, pengawasan dan tinjauan perairan antara Sabah dan Sarawak. Usaha ini selari dengan pelan transformasi TLDM sekaligus melengkapkan jumlah helikopter dalam satu skuadron. Beliau turut berharap agar kerajaan dapat mempertimbangkan keperluan jentera keselamatan TLDM yang baharu sekaligus meningkatkan bajet keselamatan negara sesuai dengan keperluan semasa. Hanya bermodalkan RM250 ketika mula mencuburi pembuatan kuih cincin pada 2007. Siti Jaleha Yusof, 57 tahun kini meraih pendapatan mencecah RM50,000 sebulan. Kejayaan diraih ibu kepada 8 anak itu selepas menghasilkan kuih cincin yang mempunyai rasa dan tekstur lebih rangup berbanding kuih cincin keluaran lain. Ikuti perkongsiannya bersama wartawan Syahira Samain. Siti Jaleha mulanya menjalankan perniagaan kuih kering kecil-kecilan di Tamu hujung minggu ketika berusia 38 tahun. Namun, minat mendalam dalam pembuatan kuih cincin yang cukup sinonim dalam kalangan etnik Brunei mendorong beliau mempelajari pembuatan kuih tersebut.
Berkat kesabaran, kegigihan beliau membuahkan hasil apabila berjaya mengadun kuih cincin bertekstur lebih rangup dan enak menggunakan bahan asli gula nipah yang ditanam sendiri di kebun berhampiran. Selepas 16 tahun, Siti Jaleha, usahawan bimbingan Yayasan Usaha Maju Sabah, kini mempunyai 3 kilang dengan kapasiti pengeluaran 3,000 pek sehari di Kampung Lanas Kimanis. Meskipun mempunyai 20 pekerja, selain mendapat bantuan daripada 3 anaknya, namun ia masih tidak mampu menampung permintaan tinggi termasuk dari Brunei Darussalam. Cabaran tu memang banyak. Salah satunya dari segi pekerja, begitu kan, kita semuanya memakai tenaga manusia, tidak menggunakan mesin lah kan. Jadi dia tergantung kepada pekerja. Jika tempahan banyak, pekerja ada masalah, sakit apa kan, itu yang kita susah untuk apa. Kedua, saingan tu terlampau banyak, tapi insyaAllah boleh atasi juga. Bagi memastikan produknya bertahan lama, Siti Jaleha turut mendapat bantuan pembungkusan produk daripada Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SETCO) serta Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah (JEWA) untuk pelekat jenama produk. Beliau turut memanfaat media sosial sebagai platform mempromosi produk keluarannya. Kelebihan harga borong yang murah selain rasa enak kuih cincin ini menjadikan pelanggan sentiasa berpuas hati. Saya suka sebab di sini lain pada tempat yang lain. Satu, rasa dia tu. Kedua, dia rangup. Kita makan pun sedaplah. Lembut. Satu lagi, harga dia murah. Kalau tempat lain, harga dia pun boleh tahan juga kan. Tempat dia ni memang murah. Itu saya suka beli tempat dia. Memang rangup dibandingkan tempat lain. Di sini juga macam mana pun orang minta permintaan di Kimanis ni juga. Alhamdulillah nyaman, dia punya rasa memang sedaplah, terbaik semua. Di mana-mana pun antar memang sedap. Dan mau di mana-mana sini juga cari. Alhamdulillah. Sesungguhnya kejayaan Siti Jaleha ini wajar dijadikan contoh kepada golongan wanita untuk menceburi bidang keusahawanan membabitkan pelbagai produk. Zahira Samain, RTM. Seramai 30 pengusaha syarikat tempatan dipilih sebagai penerima anugerah pilihan pengguna CCA 2022-2023 melalui Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sabah. Anugerah tersebut menerusi 213 pencalonan mengiktiraf pencapaian cemerlang, unggul, berintegriti tinggi selain memegang nilai profesionalisme perniagaan terbaik. Perasaan sangat happy. Sangat berterima kasih ke organizer malam ini dan kita akan berusaha lagi apa yang secepat saya boleh buat dengan lebih bagus lagi. Definitely, I'm very proud. I'm very happy. You know, it's my privilege to get this outstanding award. Yeah, it's a recognition from the consumer. You know. Thank you for the consumer to choose our product. Thank you for the organizer to recognize and award us this title. So basically saya pun sendiri tidak percaya boleh terima anugerah ni sebab saya tahu ada lagi ramai hebat di luar sana. Saya ni company wedding yang kecil tapi boleh dapat anugerah sebesar ini, so saya rasa penganugerahan yang cukup bermakna lah bagi saya. I'm so happy that we won the award. In here I would like to thanks to all my friends, all my colleagues, my staff and all the customer who always support. Sementara itu, dalam ucapan perasmian, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alif berharap pengiktirafan tersebut membolehkan setiap syarikat menetapkan standard DRS tertinggi sekaligus memberikan tingkat kepuasan hati pelanggan. Persaingan yang sihat tersebut juga dilihat mampu mengangkat ekonomi negeri ke tahap membanggakan. Datuk Nurliza turut memberitahu mengenai usaha membangunkan e-lesen iaitu sistem permohonan lesen berniaga dan lesen DBKK menerusi dalam talian.
Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif Ashraf. Silakan Alif. Terima kasih dia.